Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So hari tu kita ada Redmi Note 10 yang dijual sekitar RM699 ke RM799. Lepas tu kita ada Redmi Note 10 Pro sekitar RM999 ke RM1099. So hari ni dekat atas meja kita hari ni kita ada Redmi Note 10 5G. So agak-agak kurang, berapa harga untuk Redmi Note 10 5G ni pula? Jadi korang hold your thought first because korang kena tengok video ni sampai habis. Korang kena tengok apa yang lebih, apa yang kurang berbanding model-model Note 10 yang lain. Baru korang tahu boleh agak-agak lah harga dia berapa dah kan. Jadi kalau korang tahu lebih lanjut, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So kalau based on the spec list ataupun spec sheet, apa aku boleh katakan Redmi Note 10 5G ni dia lebih menghampiri ke arah Redmi Note 10 biasa dia tak menyamai langsung dengan Redmi Note 10 Pro. So dari segi price point, aku kalau setakat pandangan aku sekarang, I'm hoping that at least harga dia sama dengan Redmi Note 10 biasa ataupun should be a little bit kurang. Kalau korang nak tahu kenapa, jom kita unbox dulu, kita tengok apa yang menarik tentang rupa parasnya tentang penawaran ni. Jom. So macam korang nampak, ini adalah kotak dia, Redmi Note 10 5G. So typical Redmi punya kotak. Aku punya ni adalah variannya berwarna graphite grey dengan 4GB RAM dengan 128GB storage Alright. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So kat dalam ada satu kotak design by Redmi. Dekat dalam ni should be ada dia punya SIM ejector tools, ada dia punya manual board kita takkan baca, ada dia punya clear full cover silicone casing. Bawah ada phone itself, kita letak tepi dahulu. Kat bawah terdapatnya kabel pengecasan jenis Type A kepada Type C. Alright. Lepas tu ada adapter pengecasan dia. Kita try tengok berapakah wattnya. Yang ini adalah berkuasakan 22.5 watt maksimum 22.5 watt maksimum. Alright, jadi jom kita kemas, kita boot up phone ini. Nanti kita go through lebih lanjut pasal device itself. Jom. So guys, phone pun dah boot up. Jadi untuk pengetahuan korang, untuk Redmi Note 10 5G ni sama juga macam Redmi Note siri yang lain. Dia menggunakan side mounted fingerprint. Kita try 1, 2, 3. Alright, so far on point. Lagi sekali 1, 2, 3. So bila buka je paparan, korang akan nampak ini adalah MIUI 12 berasaskan Android 11. So nothing much, nothing less yang kita boleh cerita pasal MIUI 12. Jadi macam korang nampak, ini adalah paparan untuk Redmi Note 10 5G di mana dia menggunakan paparan jenis punch hole display dengan selfie camera dekat sini. First thing first, korang akan notice bahawa selfie camera dekat sini adalah besar. Lebih besar daripada Redmi Note 10 biasa, lebih besar daripada Redmi Note 10 5G. Memang ini adalah benda pertama bila korang boot up, korang akan boleh nampak bahawa besar. Dan dekat bawah ni of course ada sedikit dagu. So perbezaan seterusnya dari segi paparannya adalah ia menggunakan paparan bersaiz 6.5 inci, jenis IPS LCD dengan kadar resolusinya Full HD+, kadar segar semula 90Hz. Meaning that Redmi Note 10 biasa guna AMOLED dengan 60Hz, yang ini adalah IPS LCD tetapi 90Hz. So your call. Kalau anda kata korang nak higher refresh rate tapi mungkin ada cheaper price, this is the option. Tapi kalau anda kata korang nak lebih saturated punya panel, korang must go for AMOLED ataupun OLED panel yang ada pada Note 10 biasa. Tetapi more or less apa aku boleh katakan, ini adalah sebuah paparan yang responsif, cukup terang. Okay, ini adalah maximum brightness dia. Boleh dikatakan cukup terang, tapi kalau kat luar pancaran matahari aku boleh katakan mungkin agak kelam sikit. Tetapi overall apa aku boleh katakan untuk paparan ni boleh lah, aku tak ada complain sangat lah. So dari segi design yang lain kalau korang nampak dekat atas terdapatnya bicu audio 3.5mm headphone jack, AR blaster, microphone, dan ini adalah perbezaan seterusnya. Dia tidak mempunyai stereo speaker. Kalau korang nampak kat atas tak mempunyai apa-apa speaker, berbeza dengan siri Note 10 yang lain. So just bear in mind dia mempunyai mono bottom firing speaker saja, di mana dekat sini. Jadi macam korang nampak, ini adalah dia punya single bottom firing speaker. Port pengecasan jenis Type C yang support untuk 18 watt pengecasan pantas saja. Walaupun dalam kotak dia bagi 22.5 watt, tapi phone ini hanya support untuk 18 watt saja. Bear in mind Lepas tu ada another microphone dekat situ. Betul, dekat sisi sebelah sini pula terdapatnya SIM card tray, di mana SIM card tray dia typical lah bila phone mid range ataupun ke bawah ni dia support untuk triple slot lah, 2 SIM, 1 micro SD card untuk memory expansion. So no issue about that. So dekat sebelah sini terdapatnya dia punya volume card up and down dan dia punya side mounted fingerprint merangkap sebagai on off button. Now beralih kepada panel belakang, di mana kalau korang nampak panel belakang dia ni lebih kurang sama design Cumanya dekat sini dia macam ada 2 tona color camera dia. So nampak macam lebih eksklusif sikit, dan kemasan dekat sini adalah matte, tetapi walau bagaimanapun masih lagi plastik panel overall design dia okey, tak ada masalah. Dan dekat sini dah terdapatnya dia punya perbezaan seterusnya, iaitu untuk kamera yang ini
dia punya sensor utama 48 megapiksel, tetapi tiada ultra wide angle camera. Dia hanya ada 2 megapiksel makro dengan 2 megapiksel depth sensor. Itu sahaja. So bagi korang, kalau anda kata ultra wide angle is a must in your life, so this phone bukan untuk korang lah. Tapi kalau anda kata korang mencari sebuah peranti yang ada 5G, tak kisah sangat pasal kamera ultra wide angle, this phone should offer you the cheapest 5G in the market lah. So ini adalah rakaman kamera hadapan untuk Redmi Note 10 5G ni, di mana apa aku boleh katakan, first thing first, aku notice satu, gambar dia tak begitu sharp untuk sebuah 1080p punya recording. Yang kedua, dia begitu dekat lah, dia bukan ultra wide angle punya video recording. Bagaimana dari segi dia punya audio dia, okey tak okey, kau boleh komen kat bawah. Dari segi jarak lengan yang biasa ni, dalam keadaan bilik yang ada lampu cukup terang sepatutnya. Dari segi gambar, apa aku boleh komen adalah gambar dia cukup sharp untuk siang hari, tak ada masalah apa-apa. Malam pun agak cantik sebenarnya tau. Kamera utama dia well perform juga untuk kelas dia. Cumanya apa aku boleh katakan, aku nampak warna dia tu bukanlah mute sangat, tapi kurang saturated berbanding peranti-peranti Redmi ataupun Xiaomi yang lain. Walau bagaimanapun, bokeh dia harus dipuji, bokeh dia agak kemas. Cumanya macro shot dia tu agak hamba, di mana aku cuba ambil macro shot tak berjaya. Bila terlampau dekat dia tak fokus, bila terlampau jauh sikit dia tak begitu makro pula kan. Jadi better digantikan dengan ultra wide angle camera, itu lebih penting berbanding macro lens yang tak begitu berfungsi. Walau bagaimanapun, korang boleh komen kat bawah bagaimana pendapat korang tentang hasil gambar night dan day, termasuklah video ini kat ruangan komen kat bawah. Now jom kita try dengar pula dia punya hasil bunyi untuk single bottom firing speaker yang ada pada peranti ini. Jom. Alright. So kita maksimumkan. Ini adalah maksimum So dari segi dia punya speaker ataupun dia punya audio, apa aku boleh katakan, untuk sebuah peranti dengan single bottom firing speaker, ia adalah sebuah audio atau speaker yang tak begitu kuat, tak begitu lantang. Kalau anda kata korang layan dalam bilik kedap macam ni, okey lah layan sorang-sorang kan. Tapi kalau anda kata korang pergi kat tempat yang ada orang sikit, yang bising sikit, aku risau mungkin tak boleh nak layan sangat dia punya audio ni. Tapi walau bagaimanapun, dia masih lagi memberikan korang bincang audio. So anda kata korang tak boleh nak dengar dengan jelas, korang cucuk earphone, korang layan lagu sampai lebam. Now bercerita pasal prestasi ataupun performance. So untuk pengetahuan korang, Redmi Note 10 5G ni menggunakan SoC daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 700 5G. Sebab itu dia support untuk 5G. Walau bagaimanapun, pada percubaan aku gagal membuat AnTuTu benchmarking pada peranti ni. Aku tak tahu kenapa, tapi aku berjaya membuat AnTuTu benchmarking pada peranti lain yang menggunakan SoC yang sama. Cumanya dekat sana adalah 6GB RAM, yang ni adalah 4GB RAM. Tapi bacaan dekat sana aku berjaya mendapatkan sekitar 330,000 ke 360,000, which is bagi aku sebuah kelas SoC yang pertengahan yang bagus jugalah. Tetapi pada penggunaan aku pada peranti ni, aku notice tau, mungkin due to dia punya lack of RAM, penggunaan aku sehari-harian tu tak begitu memberangsangkan. Bukan nak cakap bahawa dia ada lag ke ada sluggishness, tak ada. Tapi dia tak rasa sebegitu smooth macam peranti lagi satu yang mempunyai lebih RAM. So mungkin kalau anda kata korang nak dapat peranti ni, better korang ambil the higher variant lah. Mungkin dia akan ada 6GB RAM, better korang ambil yang itu. Please skip this 4GB punya RAM. Sebab bagi aku 4GB punya RAM sekarang dah tak begitu macam itulah kan.
Dari segi permainan game, PUBG dia mendapatkan HD high punya grafik dengan smooth ultra punya grafik. Manakala Mobile Legends macam biasalah, korang boleh HFR mode, korang boleh HD mode, lepas tu korang ada grafik sampai high saja. So far ultra belum lagi optimized by Mobile Legends lah. So secara conclusionnya, apa aku boleh katakan, macam aku cakap pada awal video tadi, Redmi Note 10 5G ni dia punya kelas ni dekat Redmi Note 10 biasa. Cumanya dengan beberapa trade off yang dikurangkan dengan tujuan untuk memberikan korang sebuah peranti mampu bilik dengan 5G. So I don't know sama ada korang okey ke tak okey. Tapi bagi aku, pengurangan-pengurangan tersebut adalah crucial actually bagi aku tau. Contohnya, peranti yang biasa ada AMOLED panel dengan lower refresh rate. Yang ini adalah IPS LCD dengan higher refresh rate. So bagi aku more kepada AMOLED panel lah. Peranti lama ada dua stereo speaker, yang ini adalah single mono speaker saja. So again, I'm more towards the stereo speaker. Kemudian yang ini ada triple camera, 48MP juga, cuma yang ini tak ada ultra wide angle camera. Yang sana tadi ada 48MP tapi ada ultra wide angle camera. So again, I'm more towards the Redmi Note 10 biasa. Manakala dari segi pengecasan, yang ini adalah 18 watt, yang Redmi Note 10 biasa adalah 33 watt guys. Lain-lain, apa aku boleh katakan, itu adalah yang major pengurangan-pengurangan ni lah. Untuk semata-mata korang dapatkan sebuah peranti yang mungkin mampu bilik dengan teknologi 5G yang bagi aku dekat Malaysia ni 5G pun tak nampak batang hidung lagi. So, your call. So guys, sampai sini aja video kali ni. Kalau anda kata korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah ni, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.